Cikgu Internal, keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham ni? Okey, jadi selamat pagi semua. Jelas boleh dengar suara saya? Okey, jadi saya akan cuba share slide ni. Okey, semua boleh lihat slide? Boleh. Boleh ya. Baik, jadi selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Kita bersyukur sebab hari ini di rumah saya lah, saya tengok punya cuaca hari ini sangat cerah berbanding dengan beberapa hari yang lepas. Okey. Dan juga kita telah dikurniakan walaupun masih lagi negara kita ini bergelumang lah dengan penyakit COVID-19. Okey, tetapi kita masih dalam keadaan yang selamat, masih lagi sihat. Okey, dan kita bersyukur sebab Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Baik, jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan saya pimpin dalam doa. Okey. Allah Bapa di kerajaan sorga Tuhan, terima kasih kerana Engkau telah memberikan kami hari Sabat ini, di mana kami dapat menyembah dan juga memuji nama-Mu. Di samping kami dapat mempelajari firman-Mu dan juga kami boleh mengambil iktibar daripada sejarah yang telah berlaku pada tahun-tahun yang sebelum ini. Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu datang dan menyentuh hati kami Tuhan, agar kami mampu menyerap segala apa yang Engkau ingin kami lakukan dan juga pelajaran yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, saya sendiri memohon Tuhan agar apa yang saya sampaikan kepada rakan-rakan nanti ini Tuhan bukanlah daripada diri saya sendiri tetapi daripada kehendak-Mu, agar apa yang Engkau ingin kami ketahui dan ingin kami sampaikan pada orang lain Tuhan adalah sebenarnya daripada keperluan-Mu. Tuhan, itu juga Tuhan, kami mohon agar Kau memberkati rakan-rakan kami yang tidak dapat bersama-sama menyembah-Mu Tuhan, agar mereka juga diberkati dari sahabat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan kami serahkan doa ini melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Okey. Baik, jadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ke-6 daripada keturunan Abraham. Okey. Jadi Abraham ini seperti yang kita ketahui merupakan bapa kepada kalau dalam sejarah yang kita pelajari di sekolah, bapa kepada agama samawi ataupun agama daripada langit. Jadi agama daripada langit yang kita pelajari daripada sejarah kita lah, dalam buku sejarah ada 3, iaitu Kristian, Islam dan juga agama Yahudi. Jadi 3 agama ini dia punya bapa kepada ketiga-tiga agama ini merupakan Abraham. Dan sejarah juga mengajar kepada kita bahawa pada asalnya Abraham ini merupakan seorang lelaki, okey, yang telah menerima Tuhan. Bukanlah sekata terdahulu, tetapi dalam ramai manusia pada zamannya itu, Abraham merupakan satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan, okay, untuk menjadi bapa kepada satu bangsa yang
besar, satu bangsa yang kuat. Okey. Jadi kalau kita lihat ayat hafalan kita tadi, ayat hafalan kita seperti yang telah dibacakan oleh Cikgu Jeffrey tadi adalah dari 1 Petrus 2 ayat 9, betul? Okey. Baik. Jadi ayat hafalan kita telah menunjukkan bahawa dia katakan ada beberapa kata kunci di situ, okey, iaitu pertama dia kata yang bangsa yang terpilih, okey, satu, bangsa yang suci, kedua, dan juga kita dapat melihat di sini orang yang telah dipanggil ataupun yang telah dipimpin dari kegelapan. Okey, dari kegelapan sehingga menemui cahaya. Jadi tiga kata kunci yang saya ingin kita lihat. Ingat, bangsa terpilih, bangsa suci, dan juga orang yang keluar dari kegelapan. Ada tiga elemen yang penting dalam ayat hafalan kita pada hari ini yang akan kita lihat dalam pelajaran kita. Okey, jadi konsep pelajaran kita hari ini kalau saya simpulkan begini jelah pembelajaran kita, sekiranya ada apa-apa persoalan, okey, terus sama-sama buka mic dan tanya terus. Okey, takut nanti kalau saya suruh bertanya, takut nanti soalan yang rakan-rakan semua nanti sudah pasti. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa pendapat, boleh terus onkan mic dan saya akan berikan peluang untuk kita sama-sama kongsikan. Okey, baik. Jadi, untuk memulakan pelajaran kita, saya ingin cerita sikit. Okey, dahulu apabila saya memang suka ke sekolah, okey, tetapi ada satu subjek yang saya boleh katakan taklah benci tetapi tak berapa suka. Okey, iaitu subjek PJ. Orang lain mungkin suka PJ, tapi saya taklah berapa suka sebab saya ni pun bukan orang yang bersukan sangat. Okey, bukan sebab saya ni tidak suka sukan ataupun apa, tetapi apabila PJ ini kebiasaannya contoh macam main bola sepak. Jadi kebiasaan orang yang hebat main bola sepak ini, cikgu akan suruh mereka pilih tim. Pilih tim ni. Siapa yang jadi tim dia, siapa yang jadi tim dia. Saya ni antara yang last kali dipilih. Sebab saya ni tidak pandai bermain bola. Jadi pada satu hari, okey, saya adalah memang ada Halo, Cikgu Eternal tidak dengar. Okey. tidak dengar. Boleh dengar Sekarang okey. Tadi hilang suara tadi. Sekarang okey. Okey, sekarang boleh ya. Alright. Saya tak tahu di mana sudah saya sekarang ini. Okey. Tapi tak apalah, kita teruskan dengan pelajaran, takut nanti masa kita ni tidak mengizinkan. Okey. Baik. Jadi kita teruskan dengan slide yang pertama. Okey, iaitu apabila kita melihat mengenai keturunan Abraham, okey, perkataan keturunan ini, okey, ataupun kalau kita lihat keturunan dalam kata yang lebih jelas maksudnya susur galur ataupun anak cucu cicit ataupun darah daging. Ini maksudnya keturunan. Jadi orang Israel dikatakan merupakan keturunan langsung kepada Abraham. Jadi mereka dikatakan menikmati berkat-berkat perjanjian. Dan dikatakan orang Israel ini daripada 1.7 bilion, kalau ikutkan yang saya ketahui sampai 25 juta daripada mereka ini merupakan bangsa Israel. Maksudnya
dalam dunia ini 7 bilion orang, 25 juta. Bermaksud sangat kecil bilangan mereka, kurang daripada penduduk Malaysia. Tetapi separuh daripada bilioner ataupun orang yang mendapat $1 bilion, separuh daripada mereka merupakan orang Israel. Dan orang Israel ini disebabkan ramai daripada bilioner datang daripada bangsa Israel, mereka boleh menguasai ekonomi dunia. Itu telah menunjukkan bahawa mereka ini bangsa terpilih dan telah diberkati oleh Tuhan. Jadi apabila kita lihat, okey, kenapa keturunan Abraham ini dipilih? Okay, nanti kita akan lihat kenapa mereka dipilih. Okey, apakah masalah yang mereka hadapi? Okey, dan kita juga akan melihat walaupun terpilih, mereka juga bangsa yang tidak setia. Okey, dan juga apa yang dikatakan sebagai keturunan yang sisa, dan juga keturunan rohani. Jadi kita akan lihat aspek-aspek ini dalam pelajaran kita pada hari ini. Okey, baik ya. Okay, sekiranya tak dengar mungkin boleh tanya boleh bagi remark ataupun dalam chat ataupun sebagainya. Takut nanti di sini tidak dengar. Okay. Alright. Sekiranya tidak dengar mungkin boleh letak dalam chat biar saya tahulah. Okey, baik. Mari kita lihat. Yang pertama ialah keturunan yang istimewa. Above all people dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Mari kita lihat di sini dah tertulis juga dalam Ulangan 7 ayat 6. Okey. Baik, saya bacakan bersama-sama, kita sama-sama baca. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Engkau terpilih untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi soalannya di sini, kenapa Tuhan memilih orang Israel? Dikatakan, kenapa Tuhan memilih orang Israel? Apa Tuhan tidak sayang bangsa lain kah? Bangsa Mesir, bangsa Het, bangsa Kasdim. Kenapa mereka yang lain, manusia, Tuhan mengatakan dia menyayangi manusia. Tetapi kenapa Tuhan ni seolah-olah pilih kasih? Kenapa dia pilih kasih untuk menyayangi orang Israel? Apa yang ada pada orang Israel yang tidak ada pada orang lain? Okey, dalam aspek ini, kenapa Abraham ataupun darah daging Abraham terpilih? Kenapa dia tidak pilih darah daging orang lain? Kalau dikatakan disebabkan Abraham ini merupakan orang yang percaya kepada Tuhan, okey, apabila Abraham ini orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan, Abraham ini sebenarnya sewaktu umurnya 75 tahun, kita slideshow. Minta maaf ada yang suruh saya buat full slide, tetapi komputer saya kalau dia full slide saya tidak dapat lihat benda yang lain. Okey, jadi kita cuma lihat gini sajalah slide-nya. Saya memang kurang mahir untuk buat dia full. Kalau full slide, saya punya komputer ini saya tak dapat lihat saya punya nota-nota yang lain. Minta maaf ya, jadi semua kita dapat lihat begini saja dia punya slide itu. Okey, jadi kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Okey, baik. Boleh kita sama-sama buka dalam Alkitab. Okey, dalam Ezekiel 16 ayat 5. Okey, dalam Ezekiel 16 ayat 5. Siapa yang dapat boleh bacakan untuk kita dalam Ezekiel 16 ayat 5. 16 ayat 5. Okey, ada sesiapa yang boleh bacakan untuk kita kenapa orang Israel terpilih untuk sebagai bangsa umat kesayangan Tuhan?
Ada siapa nak membaca? Ya, Cigo Eternal, boleh saya baca? Ya, ya. Yeskil 16 ayat 5 berbunyi begini, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh kerana orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Okey. Baik. Dalam pelajaran Alkitab, kan, pelajaran sekolah sahabat kita, memanglah saya andaikan kita semua sudah membaca, okey. Tetapi saya nak kita fokus kepada Ezekiel 16 ayat 5. Tidak ada seorang pun yang merasa sayang kepadamu. Kalau kita lihat orang Israel sampai sekarang dikatakan bangsa walaupun terpilih, tetapi tak adalah orang yang sayang sangat dengan mereka. Malahan mereka dikutuk, dihina. Okey? Tetapi Tuhan tetap mengangkat mereka sebagai umat kesayangan. Okey? Dalam ayat 5, Ezekiel 16 ayat 5, tidak ada seorang yang merasa sayang kepadamu. Sebab kenapa Tuhan memilih orang Israel? Okey, bukan disebabkan oleh bilangan mereka. Mereka tidak ramai seperti yang telah saya katakan tadi. Okey, dan mereka tidak jugalah begitu baik sangat dari segi moral. Kalau lihat orang Israel ni pun, mereka ini bukanlah orang yang cemerlang sangat dalam moral mereka. Tetapi orang Israel ini terpilih bukan disebabkan oleh mereka ini hebat atau kuat, tetapi disebabkan Tuhan menyayangi mereka. Disebabkan Tuhan yang memilih mereka. Okay? Tuhan menyayangi kita semua bukan disebabkan kita ini orang yang bagus atau orang yang beriman sangat. Tetapi Tuhan menyayangi kita dan memilih kita disebabkan keperluan kita. Tidak ada seorang yang sayang kepadamu. Kalau 16 Ezekiel 16 ayat 5. Tidak ada orang yang menyayangi mereka yang menyebabkan Tuhan menyayangi mereka. Okey? Sebab apabila Tuhan memilih mereka ini, maka Tuhan mengakui bahawa mereka lah bangsa yang betul-betul memerlukan Tuhan pada ketika itu. Boleh faham setakat ini? Okey. Dalam Ezekiel 16 ayat 5 menunjukkan sebab keperluan Tuhan menyayangi mereka, sebab keperluan mereka memerlukan Tuhan menyayangi dan memilih mereka. Okey, baik. Dalam Ezekiel 16 ayat 8, saya bacakan di sini, mengatakan bahawa maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Okey, ada dua perkara di sini. Okey, pertama kita melihat berkaitan dengan perasaan sayang. Okey, cinta. Yang kedua adalah perjanjian. Kenapa Tuhan memilih orang Israel? Yang pertama, sebab Tuhan sayang kepada mereka. Yang kedua, sebab perjanjian di antara Abraham dengan Tuhan yang telah termeterai dalam pelajaran sekolah sahabat yang sebelum ini yang kita sudah pelajari. Okey, bukan sebab aku sudah berjanji dengan bapakmu Abraham, aku memilih kau, tak. Sebab yang pertama, aku menyayangi kau. Sebab yang kedua, perjanjianku dengan ayahmu Abraham. Itu yang menyebabkan kenapa bangsa Israel merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebenarnya merupakan kenapa mereka ini merupakan keturunan yang istimewa. Okey, ada apa-apa tambahan di sini mengenai keturunan yang istimewa? Okey, dalam slide ini, dalam Keluaran 19 ayat 6 mengatakan sebagai imam, mereka harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi perantara antara dia dan orang-orang kafir. Di sini menjadi perantara
Bukan kita katakan Tuhan ini tak sayang bangsa lain, tidak. Tapi Tuhan memilih mereka sebagai perantara daripada Tuhan kepada bangsa manusia yang lain. Okey, ada apa-apa tambahan? Okey, sebelum kita teruskan. Baik. Okey. Ada satu lagi yang ingin saya tambahkan di sini. Kenapa Tuhan memilih mereka? Disebabkan kekurangan yang mereka miliki. Contoh, kalaulah Tuhan memilih orang Israel disebabkan kekuatan mereka, disebabkan oleh kehebatan mereka. Orang yang kuat, orang yang hebat, bukan saya kata tak boleh dipilih, tetapi yang kuat dan hebat itu sangat susah untuk menerima nasihat. Makin kita nasihat orang yang hebat, yang kuat, ini kebanyakanlah, bukan semua, mereka tak mau dengar sebab mereka ini dah memang asalnya kuat dan hebat. Jadi kita lihat orang Israel pada ketika itu, bangsa yang kecil sedikit sahaja, mereka disebabkan kekurangan mereka itulah mereka menerima nasihat dan bimbingan daripada Tuhan. Kalau mereka ini bangsa yang kuat, maka mereka mungkin susah untuk menerima nasihat daripada Tuhan. Itu sebabnya kenapa keturunan Israel ini istimewa, bukan disebabkan oleh iman mereka saja, tetapi keperluan mereka. Keperluan mereka memerlukan Tuhan, sebab itulah Tuhan memilih mereka. Sama seperti aspek kita sekarang ini. Kalau kita lihat gereja kita ini, kalau di tempat kita sekarang bukan ramai orang SDA. Kadang-kadang terfikir juga, kenapa nak menyusahkan diri sendiri, nak masuk ke gereja ataupun agama yang tak popular seperti ini, dah lah tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Selepas itu saya macam seolah-olah kita terpaksa. Macam orang Israel, sedikit saja kita ini, tetapi disebabkan keperluan kita kepada Tuhan, itu sebabnya kenapa kita terpilih oleh Tuhan. Baik. Saya teruskan dengan slide yang kedua. Iaitu warisan keturunan. Baik. Di sini telah tertulislah dalam Ulangan 1 ayat 8, mengatakan bahawa ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, dan memberikan kepada mereka dan keturunannya. Baik, ceritanya begini. Sewaktu Musa mengarahkan 12 perisik, di antara perisiknya kita tahu Yosua dan juga Caleb, dia bagikan kepada pasukan. Tak silap saya, 12 perisik itu masuk ke Kanaan, dan Musa mengarahkan mereka untuk memberikan laporan mengenai Kanaan itu. Dikatakan sebagai negeri perjanjian Tuhan, the land of milk and honey, susu dengan madu. Jadi daripada 12 orang tadi, 10 orang dia bawa laporan yang mengatakan bahawa Kanaan ini merupakan negeri yang mempunyai gergasi. Orang di sana besar-besar. Orang di sana gagah. Kita di sini diumpamakan sebagai belalang. Sekali mereka tengok kita, mereka boleh kalahkan kita. 10 orang itu. Jadi apabila mereka menyampaikan laporan, seluruh orang Israel pada ketika itu mereka sakit hati dengan Musa. Apa dia kata? Lebih baik kita mati di Mesir daripada kita mati di sini. Apa bawa kami ke negeri ini? Tetapi 2 orang perisik yang lain, iaitu Yosua dan juga Caleb, mereka kembali membawa anggur yang besar-besar, buah yang besar-besar.
Dan mereka katakan ini merupakan negeri perjanjian Tuhan dan kita boleh kalahkan raksasa-raksasa yang gergasi besar-besar itu. Okey. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam cerita ini, apabila orang Israel telah dijanjikan Kanaan. Daripada 12 orang, 10 orang memberikan laporan bahawa kita tak boleh menang. Sedangkan dalam perjanjian, dalam Ulangan 1 ayat 8, saya bacakan satu frasa saja. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan. Aku menyerahkan negeri itu kepadamu. Yang menjadi persoalannya di sini, kenapa 10 orang itu merasa sangat takut? Layakkah mereka rasa takut ini? Okay. Jadi orang di negeri Kanaan besar-besar. Okay. Sedangkan Tuhan tadi, dia kata, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Aku menyerahkan. Kalau kita katakan di sini seperti kita bagi hadiah kepada orang. Okay. Saya bagi kamu sebuah kereta, contoh. Jawapan dia tak boleh lah, saya tak boleh terima kereta ni sebab ini, sebab itu. Kenapa kita tidak menerima? Itu yang menjadi satu persoalan mengenai kenapa orang Israel pada ketika itu, walaupun mereka telah melihat 10 keajaiban yang Tuhan lakukan di negeri Mesir, di negara Mesir, untuk bawa mereka keluar, tak campur lagi dengan tiang api, dengan awan, dengan mana, dengan burung, dengan itu, dengan batu yang berair. Tetap mereka ini, itu dikatakan dalam bahasa Inggeris doubt, ataupun mereka ini sangsi dengan janji Tuhan. Disebabkan itu, Joshua dengan Kaleb sangat marah sampai mereka koyakkan baju. Dia kata, kita boleh menang. Okey. Jadi pada akhirnya apa yang berlaku dengan warisan, dengan bangsa-bangsa mereka itu? Yang 10 orang itu langsung mereka Tuhan menghukum mereka berada di padang pasir selama berapa tahun ya? 40 tahun kalau tak silap. Sehingga semua keturunan yang tadi menyangkal kekuasaan Tuhan itu mati. Dalam masa 40 tahun selepas habis generasi yang menyangkal Tuhan itu mati, barulah Tuhan mengarahkan Joshua untuk masuk ke negeri Kanaan. Jadi itulah yang menjadi satu isu ataupun satu aspek yang harus kita ingat pada ketika ini. Apabila Tuhan menjanjikan syurga, jangan kita lihat setan. Maksudnya tadi, jangan kita lihat setan. Maksudnya tadi, apabila Tuhan menjanjikan syurga, kita harus melihat kebaikan syurga itu. Dan bukan susahnya cara untuk kita ke syurga. Itu merupakan apa yang kita harus pelajari daripada bahagian ini. Okey, jangan kita lihat bahagian yang susah itu. Maksudnya, jangan kita fokus sangat dengan kesukaran, dengan cabaran. Sebaliknya, kita harus fokus dengan kekuasaan Tuhan. Kita memang tak layak ke syurga, tetapi dengan kasih karunia, kita boleh mendapat keampunan dan ke syurga. Seperti apa yang berlaku oleh orang Israel pada ketika itu. Mereka sememangnya tidak ramai, tidak kuat, tetapi kenapa Caleb dengan Joshua masih lagi dengan keras mengatakan kita mampu untuk berada di Kanaan disebabkan oleh mereka percaya kepada Tuhan. Itu namanya mindset. Okey? Mindset. Mindset
menentukan segala-galanya. Okey. Baik, jadi kita lihat slide ini. Okey. Jadi perjanjian itu ialah tanah Kanaan. Okey, dan Tuhan memenuhi perjanjiannya. Dalam Yosua 23 ayat 14 ini yang berlaku. Okey, jadi apabila mereka memasuki tanah Kanaan, okey, mereka diberikan syarat. Yang ini pun kita dapat baca, kita sudah baca, iaitu sekiranya mereka menuruti syarat itu, dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 14 mengatakan mereka akan menerima berkat dan sejahtera di Kanaan, dan mereka akan menjadi kepala, maksudnya mereka akan memimpinlah pelbagai bangsa-bangsa yang lain. Tetapi jika mereka tidak menurut perjanjian atau tidak menurut syarat, maka mereka akan dikutuk dan diusir daripada negeri, dan mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang ini kita akan lihat nanti apa yang berlaku. Kita sudah tahu, sudah sekian tahu bahawa orang Israel ini dalam sejarah mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain disebabkan oleh ketidaktaatan mereka. Okey. Dan dalam Imamat 26 ayat 27 hingga 33 mengatakan jika mereka tidak memenuhi perjanjian mereka, bahawa janji-janji itu akan dibatalkan dan mereka akan kehilangan negeri mereka. Okey. Dan sekarang ini pun kalau kita dapat lihat, Israel dikatakan negeri yang negara yang tidak saya pun lupa. Negara yang tidak bertanah. Okey, separuh daripada negara dalam dunia di bawah UN tidak mengiktiraf Israel sebagai negara berdaulat, termasuklah negara Malaysia sendiri, disebabkan oleh ketidaktaatan mereka dahulu. Walaupun mereka diberkati Tuhan, tetapi disebabkan mereka ini tidak memenuhi syarat yang Tuhan berikan kepada mereka, maka sehingga sekarang ini mereka masih lagi dikatakan negara yang tidak berdaulat. Okey? Baik. Ada apa-apa yang ingin ditambah? Ada kita ini? Ya, Cikgu Eternal. Ya. Ya, berkenaan dengan situasi Caleb dan Joshua sebelum memasuki tanah perjanjian itu sangat menarik ya, diulas dan diterangkan dengan sangat jelas oleh Saudara Eternal, dan sangat relevan juga untuk kita hari ini. Bagaimana kita mau melihat keadaan di sekeliling kita, atau ya, bagaimana kita mau melihat kehidupan kita sekarang. Adakah kita fokus kepada permasalahan yang berlaku di sekeliling kita, ataupun kita fokus kepada Tuhan, janji-janji Tuhan. Saya teringat satu pernyataan dalam bahasa Inggris, dikatakan focus on the promise, don't focus on the problem. Kalau kita lihat spy yang masuk melihat tanah perjanjian itu, cuma 2 orang sahaja yang happy, ya, yang gembira melihat tanah perjanjian itu karena promise yang Tuhan sudah bagi. Tetapi yang 10 spy yang lain melihat kepada, orang itu besar-besar, matilah kita kalau kita masuk, nanti dia orang kasih kalah kita kecil saja. Mereka fokus kepada masalah berbanding fokus kepada janji yang Tuhan sudah berikan. Mungkin bagi kita hari ini inilah persoalan yang sama, ya, persoalan yang sama untuk kita. Sama ada kita mau melihat janji Tuhan sebagai perisai untuk kehidupan kita, ataupun kita mau melihat masalah-masalah yang berlaku di sekeliling kita. Jadi saya kembalikan semula kepada Cikgu Eternal. Okey, terima kasih. Ya, kita jangan fokus dengan kesukaran ataupun cabaran. Sebaliknya kita cubalah fokus dengan janji Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bahawa Dia akan menyelamatkan kita. Dan di sini Yesus pun sudah mati untuk kita. Jadi apa masalahnya untuk kita
menggarap atau mencapai syurga. Memang kita ada dosa, memang kita ada kesukaran dalam hidup, tetapi apa yang harus kita ingat, disebabkan kesukaran hidup dan dosa itulah kita harus menyerahkan sepenuhnya, iman kita kepada perisai yang telah Tuhan berikan, itu janji. Ini pelajaran yang sahabat yang lepas. Baik, itu sebabnya kenapa Yosua dan Caleb sangat berbeza daripada orang yang lain. Yang lain mereka hujah mereka orang besar, masalah besar, cabaran besar, tapi mereka berdua mereka bawa buah-buah besar-besar. Mereka membawa hasil yang besar-besar. Tujuannya untuk mereka promote negeri itu. Tetapi itulah seperti yang berlaku juga dalam masyarakat kita. Kita lebih suka memviralkan, menularkan perkara yang negatif berbanding perkara yang positif. Itu merupakan satu saya pun tak boleh menyalahkan sangatlah, sebab mereka memang wajar khawatir pada ketika itu, tetapi kekhawatiran mereka tidak mereka sertakan dengan iman yang telah janji Tuhan, bersama dengan iman yang telah Tuhan sertakan dengan mereka. Jadi menjadi sebenarnya saya berharap agar bukan saya seorang, kita semua sekarang ini kalau boleh, walaupun kita mendapat dua berita yang negatif dengan positif, utamakan berita yang positif. Kita tularkan dahulu. Kalau kita menggunakan media sosial ataupun kita tularkan dulu yang baik. Dan kalau boleh jangan tularkan yang tidak baik, sebab yang tidak baik inilah yang menyebabkan kekhawatiran. Yang baik ini menyebabkan keseronokan, menyebabkan motivasi, menambahkan motivasi orang yang membaca kita punya media sosial. Ini merupakan cadangan saya lah kepada kita semua. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini daripada Nyonya White. Nyonya White mengatakan anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka, namun adalah maksud Allah bahawa oleh kenyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia harus ditarik datang kepadanya. Undangan Injil hendaklah diberikan ke seluruh dunia melalui ajaran, pelayanan dan pengorbanan. Kristus akan ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa. Semua orang memandang kepadanya akan hidup. Apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluaskan perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka merangkul dunia. Sebenarnya di sini jumlah orang Israel itu dikatakan adalah kita sebagai umat yang Tuhan telah berkati. Yang ini merupakan daripada Nyonya White di sini. Jadi dikatakan tadi kita meninggikan, Kristus akan meninggikan bangsa Israel. Disebabkan dia mengangkat umatnya ke seluruh dunia. Jadi jangan takut, kita jangan segan, kerana sebagai orang Kristian dah menjadi tanggungjawab kita untuk kita mengabarkan Injil kepada orang lain, tak kisah kepada siapa. Sebab orang Israel itulah tugas dan tanggungjawab mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Baik. Jadi kita teruskan dengan yang seterusnya. Baik. Keturunan yang tidak setia. Ini juga keturunan orang Israel ini. Dalam Yeremia 3 ayat 20. Ada dalam slide ini saya bacakan. Tetapi sesungguhnya seperti seorang isteri yang tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini merupakan perkara yang biasa kita dapat lihat. Yang ini apabila saya Google semalam,
Okey, di Amerika sahaja, saya tak nak Google di Malaysia, saya nak Google Amerika. Dalam setiap jam, okey, ada 320 perkahwinan di Amerika. Okey, dalam setiap jam ada 320 perkahwinan di Amerika. Dan dalam setiap jam juga ada 276 perceraian. 300 tolak 200 lebih. 270 perceraian. Maksudnya dalam satu jam, okey, hanya 30 dalam hubungan 30 perkahwinan sahaja yang daripada 300 perkahwinan, hanya 30 perkahwinan sahaja yang dapat bertahan. Ini merupakan daripada Amerika lah, daripada negara kita saya tidak jumpa statistik ini. Okey, tetapi inilah yang menjadi satu isu di mana berlakunya ketidaksetiaan. Okey, jadi ini juga berlaku di dalam kalangan umat Israel, umat yang dikatakan umat terpilih ini. Okey, jadi orang Israel ini dalam Yeremia 3 ayat 20 tadi mengatakan seperti seorang isteri yang tidak setia kepada temannya. Okey, dan apabila berlaku ketidaksetiaan, maka dikatakan mereka telah melanggar perjanjian. Okey, perjanjian yang seperti kita dapat lihat dalam ulangan tadi, apabila tidak melanggar perjanjian, ada dua perkara akan berlaku. Pertama, akan diusir daripada tanah mereka, tanah asal mereka. Yang kedua, mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sebab apa? Sebab mereka telah melanggar perjanjian. Seperti apa yang tertulis dalam Yeremia 11 ayat 8, ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Okey, apabila mereka melanggar perjanjian ini, maka mereka telah dihukum oleh Tuhan. Okey, jadi kalau kita dapat lihat di sini ada banyak situasi yang berlaku. Di antaranya, okey, Babylon. Okey, orang Israel telah dikalahkan oleh orang Babylon. Satu, orang Israel pun juga telah menjadi telah menjadi hamba di Mesir pada sebelum itu. Okey, dikalahkan oleh orang Babylon lah. Lepas tu di bawah kerajaan Parsi dan sebagainya, sehinggalah mereka ini kembali setia kepada Tuhan, barulah Tuhan memberikan mereka semula kembali semula ke tanah asal mereka. Okey, dan dalam slide mengatakan jika Nuh menolak Tuhan, dia akan mati dalam air bah. Israel dengan keras kepala menolak Tuhan dengan Yesaya sehingga mereka kehilangan status sebagai umat pilihan. Ini merupakan kritikan sebenarnya kepada orang Israel moden pada ketika ini. Mereka telah membunuh Yesus Kristus. Komplot mereka itu menyebabkan sekarang ini hak eksklusif mereka sebagai bangsa terpilih telah terbatal dan telah diberikan oleh kepada bangsa bukan Yahudi ataupun bangsa Gentiles. Okey, sehingga kan sekarang ini tidak boleh kita katakan hanya orang Israel bangsa yang terpilih, tetapi walau bagaimanapun, tidak terpilih walau bagaimanapun, tetap Tuhan memberkati mereka. Itu sebab Tuhan janji Tuhan. Walaupun mereka ini tidak setia, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Tetapi harus diingat, mereka telah kehilangan status sebagai umat pilihan. Okey, jadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan bahawa Tuhan tidak dapat lagi menyelamatkan kita bukan sebab Tuhan tak nak, tetapi jika kita memilih untuk terus-menerus dengan keras kepala menolak dia. Dia umpama hati lah. Kalau hati kita ini sudah penuh seperti saya punya
toolbox ini. Kalau kita semakin lama makin banyak letak peralatan, maka ia menjadi penuh. Kita tak mampu tambah lagi peralatan lain. Sekiranya seperti toolbox ini, sekiranya dimasukkan kedegilan, keras kepala, dikatakan kebodohan, kesombongan, ego, sekiranya terlampau penuh, maka Roh Al-Kudus susah untuk menyelit. Apabila Roh Al-Kudus tak boleh masuk disebabkan oleh padat, orang Senanjung cakap benak betul. Sekiranya padat dengan kebodohan, kedegilan dan ego, maka disitulah kita katakan pintu kasihan Tuhan itu tertutup. Bukan disebabkan Tuhan tutup, tidak. Tetapi hati sekiranya sudah terlampau penuh dengan kejahatan, maka kebaikan tidak mampu untuk masuk. Okey, itu sebabnya kecurangan ini merupakan satu aspek yang sangat gelap lah, dan tidak boleh kita lakukan. Okey, jadi seperti dalam pelajaran kita hari ini, okey, janganlah seperti orang Israel, okey, janganlah tidak setia kepada Tuhan, sebab satu ketidaksetiaan akan memimpin kepada akan menjadi rantai kepada ketidaksetiaan yang lain. Jadi ini yang menjadi pelajaran kepada kita lah. Okey, sekiranya kita masih lagi rasa bersalah, maka baguslah itu. Kita melakukan kesalahan, kita rasa bersalah, maksudnya masih ada ruang Roh Al-Kudus. Saya terlupa siapa nama seorang pastor daripada India. Dia memberikan, ada, tak silap saya, ada 2 ataupun 3 tahap dosa. Tahap yang pertama masih lagi, dia kata conscience, maksudnya masih ada lagi kesedaran. Apabila kita melakukan dosa, ada kesedaran, maksud kita rasa bersalah. Tetapi apabila kita sampai tahap yang kedua, iaitu tahap herem, dikatakan. Tahap herem, apabila kita sudah sampai ke tahap herem, melakukan kesalahan tanpa rasa bersalah, maksudnya di situ orang tersebut susah untuk diselamatkan. Jadi janganlah kita sampai ke herem state, dikata. Okey, seperti apa yang berlaku kepada beberapa raja Ahab contohnya. Okey, beberapa raja orang Israel yang tidak setia. Okey, ada apa yang ingin ditambahkan di sini? Yang ingin ditambah, Pastor Samuel, ada apa-apa? Ada. Okey. Baik. Baik. Saya nak tambah sedikit. Ya. Saya suka dengan direction pelajaran ini, sebab bagi saya dia untuk yang tidak setia ni, sahabat ini dia menyentuh kepada perkahwinan. So walaupun saya belum berkahwin lagi, tapi satu perkahwinan itu perlukan kesetiaan, okey. Dan kalau tak silap saya, untuk kuartal yang lepas-lepas, Tuhan juga ada menyentuh bahawa dia adalah suami untuk suami untuk umat-umat Kristian, umat-umat dia lah, okey. So kalau berbalik kepada saya sendiri, so sebelum saya menjadi seorang Adventist, saya rasa kita perlu baptis, okey. So baptisan itu bagi saya itu adalah satu perkahwinan, satu lain macam perjanjian lah, okey, perjanjian di mana saya akan menjadikan Tuhan ini sebagai suami bagi saya, dan saya akan loyal, akan setia dengan Tuhan. So jikalau saya ini tidak setia dengan Tuhan, jadi saya saya sudah melanggar perjanjian dia,
ataupun saya telah melanggar pembaptisan saya untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. So saya suka dengan pelajaran hari Selasa ini sebab dia memang saya rasa dia adalah satu teguran yang sangat dalam untuk sesiapa yang membuat dosa dan juga melanggar perjanjian itu. Apabila kita melakukan pembaptisan dahulu, apabila kita sudah terima Yesus ini sebagai juru selamat ataupun sebagai suami bagi iman kita. Itu saya kembali kepada guru sahabat. Okey, terima kasih. Right. Jadi itulah dia. Dalam perkahwinan memang perlu kesetiaan lah. Okey. Sama seperti apabila diberikan analogi ini dalam perjanjian di antara Tuhan dengan orang Israel, okey, dianalogikan seperti perkahwinan, okey, sebagai satu kecurangan. Itulah yang menjadikan kefahaman. Sebab apa? Pada ketika itu bukan saja di dalam kalangan orang Israel, tetapi dalam bangsa-bangsa di sekeliling orang Israel, mereka percaya kepada Tuhan ataupun agama-agama yang lain, mereka percaya kepada Tuhan mereka bukan disebabkan sayang, tetapi disebabkan ketakutan. Jadi apabila Yeremia memberikan analogi ini kepada orang Israel, jadi mereka punya sudut pandangan mengenai Tuhan mereka itu berubah. Oh, bukan aku ni sepatutnya takut kepada Tuhan, tetapi aku ni sepatutnya setia kepada Tuhan seperti mana seorang isteri itu sayang dan setia kepada suaminya. Itu merupakan sebenarnya hubungan yang Tuhan mahu orang Israel itu ada dengannya. Bukan takut kepadanya, tetapi setia dan sayang kepadanya seperti mana sayangnya seorang istri kepada seorang suami. Itu merupakan kenapa Yeremia tadi memberikan analogi ini dalam dia menegur orang Israel pada ketika itu. Okey, jadi terima kasih ya. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya, slide seterusnya, iaitu ada remnant, dalam bahasa Inggerisnya keturunan yang sisa. Dalam Roma 11 ayat 5 mengatakan kepada kita bahawa demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi keturunan Abraham sekarang ini sudah sampai level keturunan yang sisa. Okey, dia tidak lagi memandang kaum, dia tidak lagi memandang bangsa, tetapi dia memandang keturunan yang sisa. Okay? Sama seperti nantilah ada satu keturunan rohani yang akan kita sentuh selepas ini. Okey, jadi walaupun kita lihat orang Israel ini kebanyakannya tidak setia kepada Tuhan, tetapi hati Tuhan tetap lagi sejuk disebabkan ada beberapa orang dalam kalangan orang Israel ini masih lagi setia kepadanya. Masih ada lagi nabi-nabi yang mengikut kehendak Tuhan. Masih ada lagi orang yang susah-susah, walau susah mana pun mereka masih lagi mengikut Tuhan. Okey, jadi daripada slide ini dapat lihat ada gambar-gambar di sini. Okey, orang yang menyembah Baal. Siapa nama nabi itu? Ingat lagi siapa nama dia? Nabi yang melawan itu. Yang melawan Raja Ahab pada ketika itu. Okey. Tak dengar, saya nak dengar suara. Saya pun lupa siapa nama nabi itu. Okey. Jadi Elijah. Elijah. Nabi Elijah, ya. Ya, terima kasih. Ada juga. Okey, terima kasih. Nabi Elijah ini yang melawan Baal. Dia lawan berapa ribu sami ataupun imam Baal, 4,000 kata. 400 ke 4,000. Imam Baal ini untuk memanggil
api dari langit untuk membakar korban itu. Okey, dan begitu juga yang berlaku oleh Daniel dan rakan-rakannya tadi yang setia di Babylon, sehingga ada yang dibakar masuk ke dalam relau, ada askar yang tak masuk pun ke dalam relau, di sekeliling relau itu pun sudah mati. Ini kan pula rakan-rakan si Daniel ini yang 3 orang itu masuk ke dalam relau bakaran bersama-sama dengan Yesus, dan mereka selai seutas benang pun tak terbakar. Okey, itu yang menyebabkan kenapa Tuhan ni masih lagi hatinya sejuk. Disebabkan ada juga keturunan sisa yang masih lagi memilih kasih karunia Tuhan. Itulah tadi kenapa kita ini sepatutnya mindset kita sepatutnya seperti Joshua dan Caleb. Okey, Joshua dan Caleb tadi, walaupun di hadapan mereka ada cabaran yang hebat, okey, tetapi tetap mereka fokus kepada janji Tuhan. Seperti mana yang berlaku kepada keturunan-keturunan yang sisa ini. Dan misi kita sebagai orang yang sisa, okey, pertama apa yang harus kita lakukan, ya dah namanya sisa. Sisa maksudnya baki. Kalau baki memang tak ramai. Kalau tak ramai ini maksudnya kitalah yang menjadi sisa ini haruslah menjadi saksi yang sebaik-baiknya saksi kepada Tuhan. Okey, mari kita semua buka dalam Yesaya 4 ayat 3 ya. Yesaya 4 ayat 3. Yesaya 4 ayat 3 ya. Okey, saya bacakan untuk kita ya. Okey, Yesaya 4 ayat 3 ya, saya bacakan di sini. Dan orang yang tertinggal di Sion dan tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Okey, jadi yang sisa ini yang akan diselamatkan dahulu oleh Tuhan. Okey, baik, seperti apa yang kita dapat lihat dalam buku Wahyu, di kemudian hari, di akhir zaman, umat-umat yang sisa ini akan bersembunyi di gunung-gunung, bersembunyi di gua-gua, dan mereka inilah yang akan ke syurga, akan dinaikkan oleh Yesus sewaktu kedatangannya yang kedua, dan akan bersama-sama dengan Yesus dahulu di syurga. Ini dia umat-umat sisa ini. Begitulah janji Tuhan. Apabila Tuhan ini memberkati keturunan yang sisa. Dan mereka adalah saksi Tuhan yang setia. Mereka mendengar suara juru selamat dan mengikuti dia. Yang ini saya suka buat reference lah begini lah. Kita jadi seperti hero Tamil mudah. Kalau kita tengok hero Tamil, cerita Tamil ni mungkin keluar sikit daripada topik, tapi saya bagi contoh. Hero Tamil ini dia seorang saja, tapi dia mengalahkan beratus-ratus orang jahat walaupun menggunakan kayu hoki dan kain butik. Hero Tamil tu, sisa tu, satu orang lawan 100 orang, 5 lori bawa kayu hoki, dia seorang bawa pisang. Dia kalahkan semua. Itu yang saya suka. Kalau kita rujuk kepada umat yang sisa, jadilah seperti hero Tamil. Walaupun kita seorang, tetapi kita boleh mengalahkan ribuan cabaran yang ada di dunia ini, maka kitalah umat sisa itu. Tapi harus ingatlah, itu merupakan satu mainan dongeng, tetapi dengan kuasa Tuhan, sisa kita sebagai umat sisa ini boleh mengalahkan cabaran dan juga dosa yang terdapat di bumi ini. Okey? Ada tambahan lagi? Ada apa-apa lagi yang ingin ditambah? Tak ada? Uncle Willy ada apa-apa? Brother Jarau? Okey? Baik.
Kita teruskan boleh? Okey, baik. Pada bahagian yang terakhir iaitu keturunan rohani. Okey. Dalam keturunan rohani ini, mari kita sama melihat, nanti kita lihat Galatia ya. Sama-sama kita buka dalam Wahyu 12 ayat 17. Okey. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Mungkin Brother Roger boleh baca untuk kita, boleh? Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17 Ya, betul. Saya baca dalam bahasa Inggris 12:17. Ya, pasti. Then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Wahyu 12 ayat 17. Okey, terima kasih. Jadi ada naga. Di sini ada naga, ada perempuan. Okey. Baik, naga ini siapa naga ini? Apakah naga ini? Maka marahlah naga itu. Aduh, naga ini. Saya lahir tahun naga. Sonok saya apabila saya lahir tahun naga, maksudnya hebatlah saya ni. Jadi naga ini apa? Naga ini merupakan setan. Okey, walaupun saya lahir tahun naga, saya tak nak jadi setan. Okey. Maka marahlah naga, okey, kepada perempuan. Perempuan itu siapa? Kita sudah pelajari dulu ni. Okey, naga perempuan. Naga itu marah kepada perempuan lalu pergi memerangi keturunan yang lain dan menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan apabila kita membaca gereja akhir yang masih lagi menyimpan, yang mengikuti hukum-hukum Allah. Okey. Maka kalau kita menjadi sebahagian daripada perempuan itu, kalau kita melihat naga, takutlah kita kan. Seperti apa yang berlaku kepada 10 orang yang telah pergi ke Kanaan tadi, 10 orang perisik. Mereka melihat naga dan mereka bagi tahu di Kanaan ada naga besar. Yang susah kita nak menang lawan naga. Okay. Tetapi apa yang harus kita lihat selepas ayat ini, selepas pasal ke-12, dalam Wahyu pasal ke-13 menunjukkan kemenangan Tuhan. Kemenangan perempuan ini dengan kuasa daripada Michael untuk mengalahkan naga yang besar. Sebab apa? Sebab yang mengalahkan naga itu tak lain tak bukan kekuasaan Tuhan. Okey? Jadi dalam keturunan rohani Galatia 3 ayat 29 mengatakan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dikatakan di sini berhak menerima janji Allah. Maksudnya janji Allah ini untuk kita kembali semula ke Kanaan kita, ke syurga. Okey, keturunan Abraham, kalau kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham dan kita juga berhak menerima janji Allah. Ini yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 29. Jadi
sebagai keturunan rohani, dikatakan kita sebagai spiritual Israel ataupun Israel rohani, maka kita menerima Yesus sebagai juru selamat dengan iman adalah sebahagian daripada keturunan ini. Seperti apa yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 7. Dan seperti yang telah O'Neil katakan tadi, sekiranya kita dibaptiskan, maka kita merupakan ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah daripada janji Tuhan. Apabila kita sudah diselamkan, dibaptiskan dalam air, selain daripada menunjukkan bahawa kita ini sudah mati dalam dosa dan hidup kembali dalam kasih karunia Tuhan, menunjukkan bahawa kita waris yang sah. Ada satu lagu saya lupa ya, kalau ada hai waris syurga kenal, saya lupa apa nama lagu itu. Okay? Tapi lagu itu menunjukkan kepada kita bahawa kita ini merupakan waris syurga. Kita ini layak untuk menuntut syurga sebahagian daripada janji Tuhan. Okey? Maka di situ tidak ada lagi pilih kasih. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Okey, dalam ayat yang ke-28. Okay, saya bacakan dalam dalam Galatia 3 ayat 28. Saya bacakan ya. Galatia 3 ayat 28. Saya bacakan di sini. Rasul Paulus sendiri mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, kerana kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Seperti satu Malaysia. Ini bukan satu Malaysia, ini satu Kristus. Satu syurga. Okey. Maka apabila kita telah memiliki, kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita ini satu dalam Kristus. Dan kita ini layak untuk menerima warisan kita, yaitu warisan yang dijanjikan dalam Roma 4 ayat 13 menunjukkan bahawa warisan kita adalah dunia ini. Okey, dan akhirnya warisan kita dunia ini yang akan diperbaharui oleh Yesus selepas kedatangan selepas kita tinggal di syurga selama 10,000 tahun, turun semula ke bumi ini akan diperbaharui, the new earth, the new Jerusalem, maka kita akan tinggal di sini buat selama-lamanya. Seperti apa yang termaktub dalam Wahyu 22 ayat 5. Okay? Jadi keturunan Abraham merupakan keturunan yang akan mewarisi bukan sahaja syurga, tetapi mewarisi bumi yang baru yang akan diciptakan oleh Tuhan kepada kita semua. Okey. Ada apa tambahan sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini? Okey, saya berikan masa. Sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin disampaikan, mungkin apa yang saya sampaikan tidak jelas, saya minta maaf lah. Kekurangan itu dari saya, kelebihan. Baik, saya nak buat tambahan sedikit. Menarik perbincangan sekolah sahabat kita pada sahabat ini ya, menyentuh mengenai keturunan Abraham. Baik, semua yang saya cuma nak beri pendapat sedikit dan saya ajak kita semua berfikir. Abraham seperti pelajaran yang sebelum-sebelumnya ini kita sudah pelajari dan kita sudah ketahui bahawa Tuhan telah berjanji kepada dia untuk memberikan dia berkat yang besar dan juga keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian itu.
menyentuh kepada keturunan Abraham ini sendiri. Kalau dilihat bangsa ini bangsa yang dari yang kecil menjadi bangsa yang besar. Maksud saya keturunan Abraham itu tadi. Jadi Yahudi ini dia berasal daripada satu buah keluarga di mana nama keluarga itu adalah keluarga Yehuda. Dari sanalah bangsa Jus itu keluar. Bukan semua 12 bangsa ataupun anak-anak Israel itu tadi, anak-anak Yakub itu bergelar Yahudi. Tapi Yahudi itu keluar dari satu cabang keluarga Yakub itu, yaitu anak-anak dari keturunan Yehuda. Jadi dari situlah kita mendapat perkataan Yahudi. Baiklah, kalau kita nak fikirkan sangat, Abraham ini dia bukan bangsa siapa-siapa. Dia sendiri bukan orang Yahudi. Bukan. Kalau if we want to put it in a sense, dia ini Gentile. Dia ini non-Jewish. Sebab bangsa yang Yahudi seperti saya katakan tadi itu, dia keluar daripada satu cabang keluarga saja, yaitu Yehuda, keluarga Yehuda itu. Kan Israel ataupun Yakub ada 12 orang anak. Antara 12 orang anak itu ada macam-macam nama dia. Jadi Yahudi itu sendiri tercabang dari dari salah satu keluarga Yakub itu tadi, dan berbalik kepada hubungan kita dengan Kristus Yesus. Baik hubungan kita dengan Tuhan sudah jelas digambarkan tadi sebagai satu perkawinan suami istri, di mana perkawinan itu di dalam perhubungan suami istri itu adalah ada perhubungan yang intim dan erat, dan begitu juga Tuhan maukan perhubungan kita dengan Dia, dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus rapat dan intim seperti mana hubungan suami istri. Sebab itulah kita di dalam Alkitab kita telah diberikan alegori ataupun contoh-contoh seperti hubungan seperti suami dan istri. Di dalam Alkitab mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 28, kalau saya tidak silap, dia katakan, husbands, love your wives as Christ love the church. Jadi di sini Yesus telah memberi gambaran bahwa kita ini gerejanya, gereja sisa Tuhan adalah seperti pengantin perempuan. Baik, saya rasa itu saja tambahan, sebab kebanyakan yang
kita sudah pelajari, sudah disentuh pada Sabat ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Cikgu Eternal. Okey, terima kasih Saudara Raja. Menarik juga diskurs tadi itu, betul. Kalau dikatakan orang Abraham ni pun ataupun Abram nama asalnya pun bukan orang Yahudi. Okey. Dan tak silap saya umur dia 75 tahun. 75 tahun dia menerima wahyu daripada Tuhan. Maksudnya Tuhan mengajarnya. Tak tahulah bagaimana Tuhan mengajar, tapi saya andaikan ni secara langsung dan teruslah. Okey, Tuhan mungkin menggunakan malaikat mengajar Abraham ataupun Abram pada ketika itu, okey, mengenai kerohanian. Maka dan juga Abram ini asalnya dia menyembah berhala. Sehinggalah umur 75 tahun dia menerima Tuhan. Okey, dia menerima ajaran yang telah Tuhan sampaikan kepadanya. Maka di situ kita melihat semua kita ini pun mempunyai sejarah juga. Okey. Kalau kita lihat sejarah hidup kita, okey, kata orang putih, dia mengatakan there is no sin without a history. There is no sinner without a future. Maksudnya tadi ya, orang yang sebaik-baiknya orang itu pun ada juga sejarah hidupnya, dan sejahat mana pun orang itu bukan pengakhirannya. Untuk hidup dalam keadaan berdosa. Okey, jadi itulah tujuannya kenapa Tuhan ini menyampaikan kepada kita, memberikan kekuasaan keturunannya kepada keturunan Abraham. Tujuannya agar kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, tidak dapat diselamatkan, yang belum dapat diselamatkan agar dapat bersama-sama juga bersama-sama berada di kerajaan syurga pada akhir zaman. Okey, jadi terima kasih. Jadi sebagai penutupnya daripada Nyonya White mengatakan bahawa jika kita akan memiliki warisan syurgawi, kemuliaan, substansi yang kekal, substances, maksudnya tadi keperluan yang kekal, okey, kita harus berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Umat Tuhan haruslah orang-orang yang istimewa dan suci, berbeza dengan karakter dan praktik dari dunia. Berbeza daripada apa yang berlaku di dunia ini. Tuhan telah menetapkan gerejanya sebagai terang di dunia, okey, untuk membimbing dunia ke syurga. Itu akan menjadi bahagian dari syurga di bumi, memancarkan terang ilahi pada jalan dari jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Maka kitalah, bukan yang lain, okey, kitalah yang menjadi salah satu daripada keturunan Abraham. Okey, jadilah kita seperti Abraham. Okey, walaupun tak ada orang lain yang menerima Tuhan, walaupun berasal daripada orang yang berdosa seperti Abraham, okey, walaupun melakukan dosa, walaupun sudah menerima Tuhan seperti Abraham, kita harus menjadi terang kepada jiwa-jiwa yang sedang berada dalam kegelapan. Jadi setakat ini daripada saya. Okey, saya minta maaf sekali lagi sekiranya apa yang saya sampaikan masih tidak lagi mencapai tahap kepahaman rakan-rakan semua, sebab yang jahatnya itu, yang gelapnya, yang kekurangan itu daripada saya, dan kelebihan dan kebaikan itu hanya daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini saja daripada saya serahkan kepada pengurusi kita pada pagi ini. Cikgu Jeffrey, silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Cikgu Internal atas kelas Sabat yang amat menarik. Semoga kita dapat menjadi umat Israel yang rohani, yang menurut hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, seterusnya kita menjemput lagi keluarga Rachel untuk lagu penutup kita. Terima kasih Cikgu Jeffrey. Terima kasih atas terima kasih atas Cikgu Chamberlain, Cikgu Internal dengan pelajaran yang cukup baik pada pagi
ini. Jadi untuk menutup acara sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara, seperti yang kita pelajari tadi. Dalam Yesus kita keturunan Abraham. Jadi sama-sama kita nyanyi. Silakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengharapan. Oke, terima kasih. Dan bagi balik kepada Ibu Jeffrey. Biasanya kita menjemput Cikgu Eternal untuk doa penutup kita. Tapi sebelum tu saya nak baca untuk doa permintaan kita di dalam WhatsApp ni. Dikatakan nombor 1, Tuhan terus menjaga kita semua dengan selamat dalam perlindungannya. Yang kedua, pembangunan kerohanian anggota gereja dan bersedia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Yang ketiga, pembangunan gereja di Serike, Sibu dan Mitango. Keempat, kesihatan petugas barisan hadapan dalam membentuk penularan COVID-19. Kelima, kewangan misen dan pekerjaan pastor di seluruh negeri Sarawak. Keenam, kawan atau jiran yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Dan yang terakhir, untuk berdoa untuk anggota yang lama tidak hadir. Dipersilakan Cikgu Internal, doa penutup kita. Dipersilakan. Okey. Mari kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih dan terpuji mulia nama-Mu Tuhan, kerana Engkau telah memberkati kami, bukan sahaja daripada kami sudah lahir, tetapi dari keturunan bapa kami, yaitu Abraham. Tuhan, kami tahu bahawa kami ini manusia yang berdosa dan kami masih lagi memerlukan segala perlindungan dan berkat-Mu. Di sini Tuhan, kami ada beberapa permintaan yang ingin kami ajukan kepada-Mu agar Engkau mampu memberikannya kepada kami. Yang pertama Tuhan, kami mohon agar Engkau menjaga kami agar kami selamat daripada segala bahaya termasuklah penyakit COVID-19
COVID-19 yang semakin mengganas Tuhan. Kami mohon agar Engkau redakan kemarahan penyakit ini, agar kami dapat kembali ke surga, kami dapat kembali ke gereja dalam masa yang terdekat. Juga Tuhan, kami ingin memohon agar Engkau memberkati pembangunan kerohanian anggota gereja, dan agar kami semua dapat bersedia untuk menerima kedatangan-Mu buat kali yang kedua sebagai keturunan rohani Abraham. Itu juga Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkati pembangunan gereja di Sarike, Sibu, dan Bintangor. Itu juga dalam sekarang ini pembinaan gereja Sarike yang sedang rancak berlaku. Kami mohon agar Engkau memberkati kontraktor yang diberikan tanggung jawab agar mereka menjalankan tugas dengan penuh amanah. Kau berkati juga lah petugas kesihatan Barisan Harapan, bukan saja anggota kesihatan tapi anggota keselamatan, dan juga tugas-tugas Barisan Harapan yang lain dalam membendung penularan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami juga ingin mohon agar Engkau memberkati keuangan mission dan juga pekerjaan pastor di seluruh Sarawak, agar pekerjaan ini tidak terhenti, sebaliknya terus rancak berjalan dengan bantuan media dan juga media sosial yang ada pada zaman ini. Itu juga Tuhan, kami mohon agar Engkau dapat membantu rakan dan jiran kami yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, agar mereka diberkati dan mereka mendapat pekerjaan ini. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati anggota kami yang tidak hadir ini Tuhan, yang lama sudah tidak ke gereja, agar mereka juga diberkati pada hari Sabat ini. Tuhan, banyak lagi yang ingin kami minta, tapi kami tahu Engkau seorang sajalah yang boleh membantu kami. Tuhan, kami serahkan, ampuni segala dosa kami, dan kami serahkan doa ini melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami buat selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih pada Cikgu Internal. Oke. Seterusnya kita berehat 5 menit untuk persediaan pada sesi kebaktian yang kedua. Kembali sahabat.